Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bagi al-fadhil Ustaz, sahib pamidi, tuan-tuan, perempuan sidang jamaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama dengan al-fadhil Ustaz untuk kuliah bulanan beliau di surau kita dengan bacaan kitab Bidayatul Hidayah. Tapi jadi tanpa buang masa, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan program kita pada malam ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka kama athnayta ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah surau ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang sentiasa melazimi, yang sentiasa bersama dengan kita saban bulannya, mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia serta inayah yang telah diberikan, diagihkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita adalah di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini adalah tempat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan. Tempat ini barang siapa yang tersangkut hatinya pada tempat ini tergolong daripada salah satu daripada kelompok yang dinaungi oleh naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, sab'un yudhilluhumullahu tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok
yang dinaungi dengan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan, tidak ada payungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kelompok yang terdapat di dalam tempat ini, rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid-masjid. Mudahan setiap kita adalah daripada golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini terdapat juga anak-anak muda subhanallah yang menghadiri. Mudah-mudahan kian hari kian ramai insya-Allah. Rasulullah juga mengatakan subhanallah di dalam kelompok yang disebutkan syabun nasha'a fi ibadatillah, yaitu remaja yang membesar di dalam ibadah kepada Allah. Daripada remajanya sampai usia dewasanya tidak pernah melakukan kemaksiatan melainkan yang tidak sengaja, maka mereka adalah kelompok yang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari yang tiada naungan melainkan naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita daripadanya insya-Allah tergolong dalam setiap daripada kelompok itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali di dalam kitab yang kita pelajari dan kita lazimi, alhamdulillah. Istiqamah itu adalah berterusan dalam kebaikan. Kalau berterusan dalam kejahatan tak nama istiqamah. Kalau orang tu dia istiqamah dalam benda yang tidak baik, dia berterusan dalam benda yang tidak baik, tak nama istiqamah. Jadi kita tak boleh kata oh dia tu istiqamah buat maksiat, tak boleh. Istiqamah ini berterusan dalam perkara kebaikan, sama ada sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Kalau kita nak istiqamah dalam sebesar-besar ibadah, maka perlu kita istiqamah terlebih dahulu pada sekecil-kecil ibadah. Kalaulah ibadah yang kecil dan sedikit pun tak boleh kita istiqamah, maka bak kata orang Melayu, jangan mimpilah kita ini nak istiqamah pada yang besar-besar. Rasulullah SAW memberitahukan ibadah kepada kita yang ringkas-ringkas. Semua ibadah yang disarankan oleh Rasulullah SAW adalah ibadah yang ringkas. Bukan bermakna kita kena buat perkara yang sedikit. Kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, taqilatani fil mizan. Dua kalimah kata Rasulullah, bukannya 2,000, 3,000, 4,000, 8,000, tidak. Dua kalimah saja. Yang kedua-duanya ringan pada lidah kata Rasulullah. Maksudnya senang nak sebut. Dan kedua-duanya pula disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sangat suka kalau kita sebut. Kita sebut tahu, bukan kita kerjakan. Tak payah kita nak membanting tulang 4 kerat. Cukup dengan lisan. Lisan ni pun dah cukup berat kalau kita ini benar-benar ingin beribadah. Kata Rasulullah SAW, habibatani ila rahmani taqilatani fil mizan. Dan kedua-dua kalimah ini kalau letak di atas neraca, dia sangat berat. Allahu Akbar. Dua kalimah saja. Kalau 2,000 macam mana? Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cukup. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu pun subhanallah kalau kita ini dapat istiqamah dalam dua kalimah ini. Juga kata Rasulullah SAW, man shalla alayya 10 sabahan wa 10 masaan wajabat alaihi syafaati. Barang siapa yang bersalawat ke atasku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, diwajibkan untuk dia dapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Maksud wajib tu apa? Confirm dapat syafaat. Walau bagaimanapun caranya, bagaimanapun kehidupannya dan bagaimanapun perwatakannya,
Tak dikira bagaimana orangnya, bagaimana bangsanya, bahasanya macam mana, ilmunya tinggi macam mana. Semuanya akan dapat kalau 10 kali pagi, 10 kali petang. Perlu istiqamah. Kalau benda sikit tak dapat istiqamah, maka yang banyak lagilah susah nak istiqamah. Sebab itulah kata para ulama, kalau kita ini belum pernah berqiyamul lail ataupun qiyamul lail kita putus-putus. Masuk putus-putus tu, subhanallah, kita qiyamul lail mungkin dalam setahun cuma sekali je, iaitu qiyamul lail ikut apa program surau qiyamul lail. Surau ni ada buat qiyamul lail bulan Ramadan, ikut ke program surau. Jadi alhamdulillah sekali pun dapat, alhamdulillah, qiyamul lail dalam setahun. Kalau kita nak mula untuk istiqamah, kata para ulama, jangan banyak-banyak. Bangkit 15 minit sebelum subuh, solat, ambil wudu dan solat 2 rakaat, dan habiskan lepas 2 rakaat itu dengan zikir sehinggalah waktu subuh. Tak payahlah nak bangkit pukul 4 pagi, pukul 3:30 pagi. Nanti kan dah tak reti, dah tak tahu nak buat apa kan, jadi tengok TV pula. Biasalah tu kan. Subhanallah. Qiyamul lail yang paling baik adalah qiyamul lail yang tak terputus dia punya ibadah sampai menjelang subuh. Maksudnya tak adalah kita ni solat tiba-tiba tengok bola. Tak adalah macam itu. Dia kena berkesinambungan. Solat, zikir, Quran dan sebagainya, tapi sebaik-baiknya mulakan dengan 2 rakaat mendirikan solat. Dah istiqamah dengan 2 rakaat, baru tambah 4 rakaat. Istiqamah dengan 4 rakaat, tambah 8 rakaat. Istiqamah dengan 8 rakaat, tambah 10 rakaat. Istiqamah dengan 10 rakaat, tambah 20 rakaat. Istiqamah dengan 20 rakaat, tambah 40 rakaat. Istiqamah dengan 40 rakaat sampai 1000 rakaat. Tak ada yang mustahil, subhanallah. Syekh Mutawalli Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dalam hari biasa-biasa qiyamul lailnya adalah 50 rakaat solat. Qiyamul lail saja, tak masuk dengan yang lain-lain. Masuk dalam bulan Ramadan 10 malam terakhir, qiyamul lailnya 100 rakaat solat. Subhanallah. Siapa dia? Syekh Mutawalli Sya'rawi, imam yang mengarangkan kitab Tafsir Sya'rawi. Itu imam mutaakhir zaman sekarang. Maka jangan kita pelik kenapa orang zaman dulu boleh solat malam sampai ratusan rakaat. Sebenarnya kita pun boleh, cuma kita malas. Dan kalau kita rajin pun tak istiqamah. Subhanallah. Jadi sebaik-baik ibadah adalah yang istiqamah. Jadi hari ini, subhanallah, kita baca semula kita punya kitab supaya kita istiqamah. Baca sikit-sikit je ustaz. Ya, sikit tapi istiqamah insya-Allah. Daripada banyak terputus-putus, baik sedikit tapi istiqamah. Tapi yang sedikit pun bukannya yang lara, tapi yang memberikan manfaat. Disebutkan di sini di dalam adabul wudu, iaitu adab-adab mengangkat wudu, ataupun orang Melayu kata ambil air sembayang. Disebutkan di sini, ila anqal, berkata sahibul kitab, yang mengarangkan kitab ini, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, thumma jlis lil wudu'i mustaqbil al-qiblah ala mawdi'ihi murtafi'i kay la yusibaka ar-rashash. Kemudian duduklah kamu untuk mengambil wudu dengan menghadap qiblat di atas suatu tempat yang tinggi, supaya kamu tidak ditimpa dengan tempias air ataupun percikan air. Satu perkara yang harus kita ini ketahui di dalam mengambil wudu, iaitu 2 perkara. Kalau sebab itulah kalau kita pernah sebutkan, kalau kita ini buat rumah, kita buat rumah sendiri, pastikan rumah kita itu mesra muslim. Mesra muslim. Sekarang banyak orang buat produk, makeup mesra muslimah, pakaian mesra muslim, slipper mesra muslim, habis semuanya nak mesra muslim.
Untuk apa? Untuk publish. Untuk tarik pelanggan. Banyak orang zaman sekarang ni nakkan kepada kemusliman. Maka habis produknya mesra muslim. Nanti buat subhanallah handset mesra muslim. Subhanallah. Pasal apa mesra muslim? Sebab dah ada aplikasi pasal masuk waktu solat, aplikasi pasal sekarang ni ada aplikasi mesra muslim, namanya aplikasi Zayan. Cuba kita install. Dalam tu ada waktu solat, ada arah kiblat, ada zikir, ada Quran, semua ada, alhamdulillah. Sekarang ni semua nak mesra muslim. Jadi kalau kita buat rumah sendiri, pastikan rumah kita mesra syariah. Kan? Mesra syariah. Ruang tamu sebaik-baiknya buat dua bahagian. Bahagian tertutup, bahagian terbuka. Bahagian tertutup untuk tetamu-tetamu wanita. Kadang-kadang yang datang tu adalah tuan syekh ataupun ustaz-ustaz, isterinya berniqab. Bila isterinya berniqab, bila masuk dekat dalam rumah kita, nak makan kena selak niqab. Kalau nak makanlah kena selak niqab. Kalaulah tempat tu campur lagi perempuan, alamatnya ustaznya yang gemuk, isterinya tak makan. Pasal apa? Tak mau buka niqab. Dan ustaznya makan. Isterinya tak dapat makan. Pasal apa? Nak buka niqab, malu. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, buatlah rumah ada dua ruang tamu. Ruang tamu dekat yang tertutup untuk muslimah. Jadi isteri ustaz, isteri tuan syekh boleh masuk kat tempat itu, boleh selak niqab. Jangan kamu pula yang masuk kat situ. Kamu duduk dengan tuan syekh. Yang layan isteri tuan syekh, isteri kamu. Kalau kamu tak ada isteri, anak perempuan kamu. Subhanallah. Begitu caranya. Dan kalau boleh, sekurang-kurangnya ada 2 bilik air, 2 tandas. Dan 1 ataupun 2 pilih tempat ambil wudu. Tempat ambil wudu. 3 perkara sebaik-baiknya asingkan. Tempat buang air, tempat mandi, tempat wudu, asingkan. Supaya orang, kalaulah ada 3 orang, seorang nak ambil wudu, seorang nak mandi, seorang nak buang air, maka 3-3 boleh buat. Pasal tempatnya ada 3 diasingkan. Kalau kita duduk dekat rumah teres, selalunya semuanya habis campur. Wudu dalam tandas, berak dalam tandas, mandi dalam tandas. Kalau orang tu ambil uduk dalam tandas, orang nak mandi dah tak ada tempat. Kalau orang tu mandi, orang nak buang air dah tak ada tempat. Terpaksa buang air kat surau. Kadang-kadang orang sanggup, dah tak, darurat sangat, Allahu Akbar. Darurat sangat, duduk rumah sebelah surau, alhamdulillah. Bila nak buang air teringat nak pergi surau. Bila azan tak datang surau pula. Ni paling aneh kadang-kadang ni. Bila azan, dah azan dah, nanti dululah, belum qomat lagi. Dah qomat dah, tak apalah, belum takbiratul ihram lagi. Dah takbiratul ihram, nantilah, belum salam lagi. Dah salam, nantilah, belum habis wirid lagi. Nak tunggu habis semua benda baru nak datang surau. Subhanallah. Jadinya subhanallah, bila kita buat rumah, jadikan rumah kita mesra muslim, mesra syariah, alhamdulillah. Buat 2, 1 bilik air, 1 tempat buang air, 1 tempat mandi, 1 tempat buang air, 1 tempat wudu. Buat yang 1 dekat ruang tamu ataupun dia dekat depan. Ustaz dah pernah bagi tahu, kalau dekat negara Arab, rumah dia orang, kita masuk-masuk je jumpa bilik air dulu. Jumpa bilik air. Lepas bilik air tu barulah kita depan sikit, baru jumpa ruang tamu. Bilik air tu supaya tetamu nanti kalau nak terbuang air ke ataupun dia nak ambil uduk ke, tak payah saya nak ambil uduk. Alamak, nanti dulu ya, nanti dulu. Saya ada isteri kat belakang. Betul tak? Selalu orang macam itulah selalunya. Pasal bukan rumah kita sendiri kan? Bukan rumah kita sendiri. Jadi sebab itulah kalau buat rumah sendiri, Ustaz cakap, kalau buat rumah sendiri, subhanallah. Sebab itulah kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, afdalul kasbi amalur rajul biyadihi.
Sebaik-baik harta adalah harta yang diusahakan oleh tuannya sendiri. Maksudnya sebaik-baik rumah, rumah yang tuan dia buat sendiri. Sebaik-baik apa lagi? Sebaik-baik kenderaan, kenderaan yang milik tuannya sendiri. Itu maksudnya. Subhanallah. Bukannya rumah orang lain tumpang. Subhanallah. Kalau mampu, kalau tak mampu, maka apa yang ada, alhamdulillah. Itu yang kat depan. Yang lagi satu letak kat belakang. Untuk orang belakang pula, orang rumah. Subhanallah, isteri-isteri. Isteri seorang je, anak-anak dan isteri. Subhanallah. Kan, isteri-isteri tak boleh duduk serumah. Subhanallah. Dan ada orang kata, Ustaz, saya kahwin banyak, semua duduk satu bumbung. Sebenarnya tak boleh. Walaupun isteri kamu tak gaduh. Faham? Setiap seorang isteri satu rumah. Tak kisah rumah banglo ke, rumah teres ke, apartmen ke, tak kisah. Yang penting seorang isteri seorang rumah. Seorang rumah pula. Seorang isteri satu rumah. Katanya, Ustaz, saya duduk satu rumah tapi lain-lain bilik pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Subhanallah. Kena lain rumah. Subhanallah. Kena lain rumah. Rasulullah SAW walaupun tak kaya, bezakan rumah di antara isteri-isteri yang lain. Subhanallah. Itu adalah Rasulullah. Nak ikut sunnah, ikut betul-betul. Jangan ikut skrat. Yang best dia ikut. Yang tak best tak mau ikut. Ini orang Malaysia. Subhanallah. Jangan sampai jadi macam ini. Kerana apa? Ikut sunnah, ikut habis semua. Ikut sunnah, ikut semua habis. Rasulullah SAW setiap hari Khamis lepas asar kumpulkan semua isteri, bagi ceramah, bagi tausiah, bagi ilmu. Kalau tak mampu nak bagi ilmu, jemput ustaz. Kan, jemput ustaz. Bayar sikit lah. Subhanallah. Kan, macam itu jugalah. Subhanallah. Jangan dibiarkan isteri duduk kat rumah tak dengar kuliah, duduk dekat rumah tak mengaji ilmu. Awak balik rumah pun tak juga mengajar isteri. Ini masalah. Duduk dekat surau, alhamdulillah mengaji ilmu, balik rumah mengajar isteri pula. Yang isteri alhamdulillah duduk dekat surau mengaji ilmu, balik dekat rumah mengajar anak pula. Ilmu ini adalah ilmu berkesinambungan. Jangan sampai dia tersekat ataupun terberhenti dekat sini sahaja. Amalkan dan ajarkan pada orang lain. Maka dua perkara yang menjadi sunnah dalam wuduk yang kita selalu terlepas pandang. Yang pertamanya, apabila kita ingin mengambil wuduk, kita menghadap kiblat. Jadi apa kesinambungan dengan yang Ustaz cakap sebentar tadi? Kalau kita buat rumah sendiri, ada tempat wuduk, tempat wuduk tu seboleh-bolehnya buat dia menghadap kiblat. Macam mana caranya? Lah, kita kan yang buat rumah, bukannya rumah yang buat kita. Kalau orang utara kata apa? Kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Maksudnya semua benda boleh jadi. Jadi kalau kita ini ada rumah, kita buat rumah sendiri, maka kita buat tempat wuduk. Dan tempat wuduk tu kalau kita duduk saja, kita menghadap saja, badan kita automatik menghadap kiblat. Dan disebutkan di sini menghadap kiblat itu bukannya menghadap kiblat sungguh, tapi ihtimalan, agak-agak. Tak adalah nak kena ambil apa namanya kompas dululah. Tak ada, tak payah. Sebab Jabatan Agama Islam pun tak datang rumah kamu nak tengok menghadap kiblat mana betul ke tak. Tak payah. Subhanallah. Surau perlulah, surau. Sebab dia tempat umum. Tapi kalau kat rumah, ihtimalan. Maksud ihtimalan apa benda? Agak-agak. Agak-agak menghadap kiblat. Subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan duduk. Kadang-kadang, ni Ustaz nak tegur sikit je. Surau-surau. Semua pilih paip, ambil wuduk, yang ada tempat duduk cuma dua. Sebenarnya semuanya kena ada tempat wuduk. Duduk ambil wuduk bukannya sebab orang tu tak larat ataupun sakit ataupun OKU ataupun sebagainya. Tapi duduk untuk mengambil wuduk adalah sunnah. Walaupun kamu sihat. Samalah juga kamu duduk antara dua sujud, duduk apa namanya tahiyat akhir, duduk tahiyat awal. Kenapa kena duduk? Tak larat ke? Bukan. Itu adalah cara dan sunnahnya. Subhanallah. Jadi sunnah kita
kita duduk apabila mengambil wudu. Kan? Habislah nanti lepas ni. Sebab semua surau, ada surau semua ada tempat duduk, tapi tahan lebih kurang 2 tahun je. Lepas tu hilang tempat duduk habis. Dah semua orang tak mau duduk. Subhanallah. Sebab itulah kalau kita dekat surau ambil wudu, kita duduk. Duduk kan selalu kan ada pilih air ataupun kepala paip. Dekat situ ada tempat duduk, maka duduk dekat situ. Kalau tempat tu kotor, ambil air, kan dekat dengan air, ambil air, bersihkan dulu. Kalau basah, lap. Apa yang susah sangat? Subhanallah. Katanya, Ustaz, kotor, Ustaz. Kotor ya bersihkan. Bukannya benda tu jauh daripada kepala paip. Depan tu saja kepala paip. Betul tak? Tadah macam ini dah boleh bersihkan. Tak ada berus, Ustaz. Tak ada berus pula. Dengan tangan cukup. Bukannya orang letak najis atas tu. Basuh dengan tangan, bilas. Subhanallah. Lepas tu kalau dah basah, ambil tisu ke, ambil kain lap ke, laplah tempat tu. Subhanallah. Sampai bersih, duduk. Bila kita duduk, subhanallah, menghadap kiblat, sudah dapat 2 pahala sunnah ambil wudu. 1 saja sunnah pun sudah hebat. Kalau 2, ini belum ambil wudu, tapi dah dapat pahala sunnah ambil wudu. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangnya, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan di sini ala mawdi'i murtafi'i kaifa la yusibaka ar-rashash, di suatu tempat yang agak tinggi. Sebenarnya kalau kita nak ambil wudu, boleh saja kita ambil wudu duduk atas lantai, boleh, nak tak jadi masalah. Sebab itulah kalau kita tengok kebanyakan daripada kepala paip dekat surau-surau, dia buat rendah saja. Kepala paip tak ada buat tinggi-tinggi macam para sedada kita. Selalu kepala paip untuk ambil wudu rendah saja, tak payah tinggi-tinggi. Kalau di dekat rumah kita, kita ada bangku yang pendek tu. Bangku yang pendek tu, duduk atas bangku tersebut. Subhanallah. Maka duduk menghadap kepala paip. Kalau kepala paipnya tinggi, nanti merecik. Jadi kepala paip rendah. Jadi kalau kita nak buat kepala paip dekat rumah untuk ambil wudu, tak payah tinggi-tinggi, rendah cukup. Lebih kurang dalam paras, kalau kamu duduk atas lantai, kepala paip tu dekat muka kamu, cukuplah. Subhanallah. Lebih kurang 2 kaki macam tu. Kan? Macam ini lebih kurang. Tak payah tinggi-tinggi. Itu bukan untuk mandi, untuk ambil uduk saja. Subhanallah. Ataupun untuk basuh kaki. Sebab apa kita ni kena duduk? Pasal sunnah berwuduk lebih mudah kalau kita ini laksanakan apabila kita ini duduk. Kemudian disebutkan di sini, faqul bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Maka sebutkanlah bismillahirrahmanirrahim, yang maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan aku berlindung padamu, wahai Tuhanku, daripada mereka itu menghampiriku. Subhanallah. Thumma ghasil yadaika talatan. Maka basuhlah tangan kamu sebanyak 3 kali. Basuh tangan ni tak termasuk rukun lagi. Ini baru sunnah. Basuh tangan dimasukkan pergelangan tangan. Basuh tangan kamu sebanyak 3 kali. Maksud 3 kali ini dalam keadaan yang agak lama. Maksud agak lama tu lebih kurang dalam tempoh, kalau kita kira 10 saat, lebih kurang 3 kali. Maksud 3 kali tu dalam tempoh yang agak lama. Subhanallah. Jadi agama dah ajar kita basuh tangan. Bukan setakat basuh tangan bila nak masuk rumah, bila nak keluar rumah, bila nak pegang anak. Tak semestinya basuh tangan 5 kali sehari walaupun tak buat apa-apa. Nak mendirikan solat sahaja pun. Subhanallah. Jadi agama Islam, agama yang mendahului setiap perkara. Ajar kita basuh tangan dulu sebelum mengambil wudu.
Sekarang ni kita kena sanitasi tangan lah, kita ni subhanallah kerapkan basuh tangan lah. Pasal apa? Takutkan virus. Sedangkan agama Islam itu subhanallah telah pun menjadikan kita ini, mentertibkan kita ini, setiap daripada ingin mendirikan solat, kita ini membasuh tangan, pergelangan tangan terlebih dahulu. Sebanyak 3 kali pula tu. Disebutkan di sini, qabla an tudkhilahumal ina, sebelum kamu memasukkan tangan kamu ke dalam bekas. Maksudnya di sini apabila tangan kita ini diniatkan sebagai pencedok, ataupun kita kata gayung, ataupun cebok, tak tahu mana satu Kalau kita niatkan tangan kita ini sebagai pencedok air, maka disunahkan kita ini membasuh tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Rasulullah SAW selalunya akan akfa'a ala yadaihi, akfa'a ala yadihi al-yumna. Rasulullah akan menunggangkan air. Contohlah, Rasulullah ada dekat rumahnya namanya qullah. Qullah tu tempayan. Bukan kolah kita ni. Kolah kita tak bergerak dah perginya. Tempayan. Jadi tempayan tu Rasulullah akan tonggangkan tadah dekat tangan kanan. Macam ini contoh ni besar kan. Tonggangkan tadah tangan kanan. Lalu Rasulullah basuh tangan dengan air yang diletakkan atas tangan kanan tadi. Lagi sekali, kali kedua, lagi sekali, kali ketiga. Selepas itu barulah Rasulullah celupkan tangan untuk jadikan tangan itu sebagai penceduk ataupun gayung ataupun cebok. Apa-apa istilah lah, tak kisahlah. Kalau ada orang istilah lain pun, itulah maksudnya. Maksudnya benda yang menggambarkan kita ni cedokkan air itu. Tapi kalau kita tak gunakan tangan kita sebagai pencedok, maka tak jadi masalah kalau kita tidak basuh tangan. Basuh tangan itu sunnah, tapi tetap juga dinamakan sunnah kalau kita dah ada gayung sekalipun. Perkara di dalam ibadah sekiranya ianya sunnah dengan illah. Perlu faham, perkara di dalam ibadah sekiranya ianya sunnah dengan sebab. Contoh, kenapakah Bilal ataupun muadzin disunnahkan apabila hayya 'ala shalah maka palingkan muka ke sebelah kanan? Pada laungan yang pertama, laungan yang kedua tak ada masalah, straight ke depan pun tak apa. Hayya 'alal falah pula, palingkan muka ke sebelah kiri pada laungan yang pertama. Laungan yang kedua tak jadi masalah. Kerana apa? Kerana pada zaman dahulu disebabkan perkara ini berlaku, apabila seorang muadzin ingin melakukan azan, tidak ada siar raya ataupun tidak ada sound system bahasa Inggerisnya. Tapi orang Melayu dah tak tahu maksud siar raya. Sound system pandai tahu bila kata siar raya, apa benda tu Ustaz? Kadang-kadang orang Melayu faham bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak faham. Subhanallah. Kalau kita katakan anta permana, tahu ke maksudnya? Tak tahu kan? Tapi kalau you are wonderful, tahu? Tahu terus kan? Samalah tu. Anta permana maksudnya engkau itu sangat-sangat menawan. Tu maksud anta permana. Bukannya lagu Siti Nurhaliza. Itu bahasa Melayu lama. Subhanallah. Orang dulu-dulu cakap bahasa baku tak pelik. Zaman sekarang kalau cakap bahasa baku ya pelik. Subhanallah. Ustaz baru cakap macam ni je, ada orang kata Ustaz macam bahasa sastra apa ya? Tak adalah sastra sangat pun. Tapi jarang-jarang didengar. Tak kala mana, walau bagaimanapun, justru itu kita kalau cakap confirm tak terkeluar benda tu. Sesungguhnya kan, akan tetapi benda tu semuanya kita bukannya cakap pun kalau kita borak-borak. Maka kami rakyat Malaysia. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah akan menunggangkan. Macam nak cakap menunggang tu macam menunggang motor pula ya. Menuang. Air itu dituangkan, kan tempayan akan dituangkan
dekat tangan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah akan basuh tangan. Itu adalah sunnah apabila kita nak jadikan tangan kita sebagai cebok. Tapi kalaulah kita dah ada gayung, benda itu tak perlu lagi. Tapi kalau kita lakukan, tetap juga dapat pahala sunnah. Sama juga dengan muazzin yang tadi kita sebutkan sebagai contoh. Walaupun zaman sekarang sudah pun ada sistem siar raya, sudah ada sound system, kita dah ada sound system sekarang ni, alhamdulillah. Muazzin pun kalau dia melaungkan azan, kita tak tahu siapa yang laungkan azan. Kalau kat masjid dia ada bilik Bilal, bilik muazzin. Nak laungkan azan, masuk dalam bilik tersebut, suaranya didengari dalam sampai satu bandar dengar dia punya suaranya. Subhanallah. Sampai ke orang kata, siapa pula yang laungkan azan? Pasal apa? Tak nampak orangnya. Subhanallah. Lalu sekarang macam mana? Dah ada sistem siar raya. Sunnah lagi ke kita kena paling kiri, paling kanan? Tetap sunnah. Subhanallah. Pasal apa? Pasal itu adalah di dalam ibadah. Beza kalau dalam muamalah. Dalam muamalah, kalau perkara itu sunnah dengan suatu sebab. Kalau sebab itu hilang, maka hilanglah pahala dalam sunnah tersebut. Kalau kita tak buat pun tak apa. Kalau buat pun dah tak jadi sunnah. Kalau itu muamalah, itu adalah muamalah. Tetapi kalau dalam ibadah, dia tetap namanya sunnah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air yang kita boleh masukkan tangan untuk kita ambil wudu adalah air yang banyak. Tetapi kalau kita gunakan air yang sedikit pun sebenarnya boleh. Tetapi kerana apa? Kita dah niatkan tangan kita sebagai niyatu, yang disebutkan sebagai gharfah ataupun niyatul ightiraf. Ightiraf itu maksudnya niat jadikan tangan pencedok. Jadi tidak, air tu tak berubah jadi musta'mal. Subhanallah. Kalau air banyak, 2 qullah dan ke atas. 2 qullah dan ke atas, zaman sekarang 250 liter. Kita punya tank minyak kereta pun tak sampai rasanya. Tank minyak lori sampai. Kita punya tangki minyak kereta paling banyak 50 kot. Agaknya lah. Ustaz punya 45 je. 50 melempah minyaknya pergi. Kena pula guna RON, apa namanya, RON 97. Aduh, menangis. Melimpah. Subhanallah. Kan? Jadinya subhanallah, lebih banyak daripada tank minyak tu. 250 liter adalah hukum air banyak. Kalau 249.99 liter air sedikit, walaupun kurang 1 mililiter sahaja. Kurang 1 mililiter saja dah hukum air sedikit. Tapi kalau dia sampai 250 liter, maka dia hukum air banyak. Jadi kalaulah contoh, ada 2 kolah yang 250 liter. Datang seekor anjing, dia pergi minum air yang A. Dekat kolah yang pertama dia minum air tu surut sebanyak 2 mililiter contoh. Lalu dia pun pergi dekat kolam yang kedua, dia pun kencing. Bertambah naik 250 poin berapa. Naik 2 mililiter pula kolam yang kedua. Jadi kolam yang kedua tu, kalau kita cium, tak ada bau kencing. Warna, tak ada warna. Kencing anjing warna apa? Tak nampak kan? Bau dia hancing tak? Tak hancing sangat. Kalau air banyak, tak terjejas. Kencing anjing bukan banyak macam kencing kita. Betul, kencing anjing sikit je. Dia kencing macam tu, macam tu je. Dia bukan macam kencing unta. Kencing unta kalau dia kencing sekali banjir. Unta jarang kencing. Sekali dia kencing, Allahu Akbar.
banjir. Betul. Habis kalau ada berlopak air. Kencing unta banyak sangat. Sebab apa? Dia minum pun banyak macam itu juga. Satu besin sekali minum. Unta kalau minum, dia minum bergelen-gelen air. Kita satu hari paling banyak boleh minum 3.5 liter. Satu hari kita boleh minum. Kita punya perut. Jadi kalau kita kencing pun keluarlah 3.5 liter juga. Betul tak? Takkanlah kalau kita kencing, kita minum 3.5 liter, bila kencing keluar 5 liter. Kering badan je tu. Subhanallah. Jadinya kulah yang pertama, airnya jadi mutanajis pasal kurang daripada 2 kulah. Sedangkan anjing tu minum, bukannya buat apa-apa, minum. Tapi kulah yang kedua, airnya bertambah pula, maka air tu masih lagi mutlak, boleh ambil uduk. Sedangkan anjing tu dah kencing dekat kolam tersebut. Tapi kalau kita nampak anjing dia kencing dekat kolam surau, rasa-rasa nak ambil uduk kat surau tak? Dah ragu 1000 keraguan. Boleh ke? Tengok kalau air tu air banyak, seekor anjing tak apalah. Kalau dah 5 ekor janganlah, tukar air baru. Seekor anjing kecil pula pun tak apa. Orang kata, ustaz itu najis mughallazah tu. Walaupun mughallazah, hukum air tak berubah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini wa ghsil yadaika, dan disebutkan di sini bahawasanya waqul, dan bila kita masukkan tangan ke dalam air untuk ambil uduk tu, waqul, maka sebutkanlah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku memohon daripadamu setiap perkara yang baik. Yumna maksudnya setiap perkara yang baik, wal barakah, dan juga keberkatan. Wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Dan ya Allah, aku memohon perlindungan padamu daripada kejahatan dan kehancuran. Min syu'mi, disebutkan di sini bila kita ini masukkan tangan, kita ini disunahkan memulakan dengan yang kanan. Lalu disebutkan Allahumma inna as'alukal yumna. Yumna itu maksudnya kanan, yang diertikan dengan kebaikan. Dan disebutkan di sini thumma nuwi raf'al hadath aw istibahatis salah. Kemudian niatkanlah kamu mengangkat hadat ataupun pengharusan, niat mengharuskan solat. Dua-dua sama. Sama ada mengangkat hadat, iaitu hadat kecil, ataupun istibahatus solah, iaitu mengharuskan solat. Kerana apa? Kalau kita tak ambil uduk, maka tak harus solat. Apabila ambil uduk, kita mengangkat uduk, maka harus kita dirikan solat. Ataupun dengan niat wuduk pun boleh, tak jadi masalah. Wala yambaghi an ta'zuban niyatu qabla ghaslil wajh fala yasihhu alwudu'uk. Dan tidak bolehlah disebutkan di sini an ta'zuba, kamu itu terlewat ataupun berniat bersamaan sebelum kamu itu membasuh muka. Niat itu perlulah bersamaan dengan basuhan muka. Maksud niat di sini adalah yang di dalam hati. Lafaz niat sebelum tu pun tak apa. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, lafaz niat itu sunnah pada setiap perkara yang kita lakukan. Lafaz niat sunnah, niatnya rukun, maka wajib. Jadi beza antara niat dengan lafaz niat. Lafaz niat yang kita selalu sebutkan, kalau niat wudu, nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadath kecil untuk mendirikan salat kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat.
Dan niat itu sendiri adalah di dalam hati. Apa maksud niat? Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'il, iaitu kita ini memaksudkan sesuatu, mensahajakan sesuatu bersertakan perbuatan. Kalau tak bersertakan perbuatan, tak namanya niat, tapi namanya azam. Ada dua daripada istilah, kita sudah pun terangkan dekat surau ini, tak jadi masalah, kita terangkan lagi. Ada dua perkara, dua-duanya qasad, ataupun dua-duanya kita memaksudkan, tapi dua-duanya jadi berbeza kerana waktunya berbeza. Yang pertama namanya azam, yang kedua namanya niyah ataupun niat, orang Melayu kata. Azam tu macam mana? Azam itu memaksudkan sesuatu sebelum kita buat, namanya azam. Yang dimaksudkannya dalam hati, bukannya pada lisan. Dalam hati kita azam, esok aku nak bangun awal untuk dirikan solat subuh. Itu adalah azam. Tetapi bila sampai saja perbuatannya, lalu kita ini terus memaksudkan bersertakan perbuatan tersebut. Contohnya kita ini mengambil uduk, basuhan pertama itu kita niat dalam hati, maka itu namanya niat. Memaksudkan sesuatu juga, mensahajakan sesuatu juga, tapi namanya niat, tak namanya azam. Berubah dia punya istilah di dalam fiqhiyah. Di dalam fiqhnya berubah dia punya nama kerana waktunya berbeza. Bendanya sama saja, dua-dua memaksudkan sesuatu, dua-dua mensahajakan sesuatu, tetapi waktunya lain. Azam itu adalah memaksudkan sesuatu, mensahajakan sesuatu sebelum perbuatan. Adapun niat memaksudkan sesuatu, mensahajakan sesuatu dengan bersertakan perbuatan, namanya niat. Kan, subhanallah. Sebab tu bila kita ini mendirikan solat, kita dirukunkan, kita diwajibkan niat, kita tak diwajibkan azam. Azam lah apa-apa pun, azam kita terbatal kalau kita tak buat. Kalau kita ni banyaknya kalau masuk tahun baru ke, apakah azam tahun baru anda? Betul tak? Azam tahun baru kebanyakan saya nak kurus. Biasalah tu. Kan? Tahun 2023 saya nak kurus, contoh. Banyak orang azam nak kurus, tapi tak kurus juga, berdosa lah dia kan? Macam mana? Macam mana tu? Tak apalah kan, tak mampu kan, nak buat macam mana. Dah badan tu bulat, ya bulat, alhamdulillah. Kan, yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Jadi kalau kamu bulat, biarlah kamu bergolek. Ya, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini, kalaulah kamu mengawalkan niat kamu, ataupun niat kamu terdahulu sebelum kamu itu membasuh muka kamu, maka tidak sahlah wuduk. Maksud tidak sah wuduk kalau kita ini niat dalam hati, sebelum wuduk basuh muka, niat tu dah hilang. Tadi ada, bila basuh muka dah hilang, maka tak sah kita punya wuduk. Yang sah macam mana? Bila kita basuh muka, basuhan pertama tu niat lintasan dalam hati. Maksud niat adalah qasdu syai'. Qasdu syai' memaksudkan sesuatu, mensahajakan sesuatu, bukannya tidak sengaja. Kan? Sebab tu kalau orang kata bunuh tanpa niat. Apa maksud bunuh tanpa niat? Bunuh tak sengaja. Ya, kalau orang kan, kalau ikut apa namanya, kalau ikut qanun jinayah syariah, kalau dia itu didakwa membunuh dan dia kata dia membunuh tanpa sengaja, perlu dilihat senjata yang dia gunakan untuk membunuh. Kalau contohnya dia kata dia bunuh tak sengaja, dia tak guna senjata, dia tumbuk orang tu mati. Contohlah contoh. Kan boleh jadi. Pasal apa? Tumbuk dekat tempat yang memutuskan nafas. Kenal tak Bruce Lee? Mati tak ada guna senjata pun. Tumbukan dia retak dia punya tulang rusuk, terus efek dekat dia punya pernafasan,
semput-semput balik dekat negerinya, menghembuskan nafas yang terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Pasal apa? Pasal sombong lah tu. Cabar orang sana, cabar orang sini. Jadinya subhanallah, itu namanya membunuh tanpa niat. Kalaulah orang yang buat tu kata saya bunuh tanpa niat, maka boleh dikira. Pasal apa? Dia tak guna senjata. Ataupun kalaulah dia itu kata saya membunuh tanpa niat, saya bukan nak membunuh, tapi dia termati pula. Betul tak? Guna senjata tak? Guna. Guna apa? Guna kayu. Kayu pula kayu yang lembek, bukan kayu yang keras. Bila pukul, orang tu agaknya sakit jantung, agaknya meninggal dunia. Sakit jantung orang tu, meninggal dunia. Lalu dia dituduh membunuh. Dan dia kata bunuh tanpa niat, boleh diterima. Tapi kalaulah dia kata saya bunuh tanpa niat, tengok senjata rupanya guna pistol, guna parang. Parang pula, parang yang sembelih lembu tu tajam. Kena hari-hari korban pula, memang parang memang tajam-tajam. Jadinya subhanallah, parangnya dah tajam. Lepas tu memang ditusuk dekat tempat-tempat yang memang mematikan, dekat dada, dekat kepala, dekat leher. Kalau dia tu tusuk dekat tangan, dekat kaki tu tahan lagi. Tusuk dekat tempat yang memang mematikan. Lalu dia pun mengatakan, si yang dituduh mengatakan saya membunuh tanpa niat, maka dia punya dakwaan tak dapat diterima. Ya, jadi tengok, jinayah syariah, hudud, bukannya main potong je tangan, bukannya main penggal je kepala. Orang-orang liberal ni bila dia sebutkan hukum Islam itu katanya adalah hukum yang kejam, dia memberitahu perkara-perkara yang ianya ikut, nak cakap macam tak boleh, ikut kepala otak dia orang. Senang cerita. Seolah-olah agama Islam tu tak ada ambil titik beratkan dia punya bagaimana nak sabit kesalahan. Asalkan mencuri, potong tangan. Cuba kita lihat Qanun Jinayah Syariah. Kita insya-Allah bacaan ni kita habis kat sini dulu. Kita selingan sikit. Kita selingan sikit. Qanun Jinayah Syariah itu subhanallah, kita lihat bagaimana dia punya perinci dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana seseorang itu kalau dia mencuri nak kena hukum hudud, iaitu potong tangan. Pasal Qanun Jinayah Syariah dia ada 3 level. Yang atas sekali hudud, yang bawah sikit ta'zir, yang bawah lagi namanya, bawah sikit namanya qisas, bawah lagi namanya ta'zir. Hukuman qisas ada pada zaman Rasulullah, tapi zaman Rasulullah tidak ada ta'zir. Lepas daripada zaman para sahabat, barulah para sahabat buat hukum ta'zir pula, masuk dalam Qanun Jinayah Syar'iyyah. Kerana apa? Sudah ketiadaan Rasulullah, perlu ada pemimpin ataupun hakim yang boleh menjatuhkan hukuman. Lalu hudud itu dia bukannya ikut sedap hakim, okey engkau potong tangan, tak boleh. Perlu ikut perincian dalam syarak. Kalau orang itu mencuri, perlu dilihat orang itu mencuri sebab apa. Kalau dia mencuri kerana dia miskin, maka dia tak kena hukuman hudud, tapi dia terus kepada ta'zir, lompat terus ke bawah, tak kena qisas, tak kena ta'zir. Ta'zir tu apa benda? Denda, supaya dia itu tak buat lagi. Potong tangan tak potong. Pasal apa? Sebab kemiskinan. Tapi kalaulah dia itu tak miskin pun, pendapatannya ngam-ngam, contoh, pendapatannya itu boleh cari makan, tapi dia pilih untuk mencuri, maka dia dah ada lebih kurang 10% untuk dipotong tangan. Tapi belum lagi kena tengok juga benda apa yang dia curi. Kalau berharga, maka kena hukuman potong tangan. Kalau tak berharga, tak kena hukuman potong tangan. Curi apa? Curi selipar dekat luar masjid, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, dia kena juga hukuman, tapi kena ta'zir, tak kena hudud. Curi apa? Curi apa namanya?
curi kucing. Kan kucing orang tu lepas kat luar. Dia pun pergi, dia geram dengan kucing tu, dia curi kucing tu, dia pergi bela kat rumah dia. Kan? Kena hudud tak? Tak kena hudud. Pasal apa? Benda yang dicuri tak berharga. Mungkin orang kata, ustaz, kucing pun puluhan ribu juga kau nak beli. Oh kan, maksud ni kucing kat luar tu, kucing kurap. Kan? Jadi itu pun, tapi kalaulah dia mencuri, benda tu berharga. Tengok pula benda tu letak dekat mana. Letak dekat mana benda tu? Selamat ke tidak? Curi apa? Rantai emas. Tapi dicuri kat mana? Curi dekat ruang tamu. Pasal apa? Ruang tamu sangkut rantai emas dekat ruang tamu. Wah, sebab apa? Nak apa namanya? Sebab nak apa, menunjuk kat orang. Tetamu datang, dia pun ambil rantai emas tu, simpan dalam poket, bawa balik. Kena tak hudud? Tak kena. Pasal apa? Pasal barangan kemas tak dijaga dengan baik. Barang berharga, subhanallah. Kalau tertinggal handset kita, ya Allah, 8,000 ni. Tak, ini tak, ni 600 je. 600 je. Kan contohlah ni 8,000. Kan? iPhone ke, Apple ke, Pineapple, tak tahulah apa lagi je nama. Kan? Tertinggal dekat stesen bas. Kan? Tertinggal kat stesen bas ke, kat stesen kereta api ke, tak kisahlah mana-mana. Tengok-tengok orang curi. Memang berharga, alhamdulillah. Tapi orang yang curi tu kena hukuman hudud tak? Tak kena. Pasal apa? Dia letak dekat tempat yang tidak selamat. Saya terlupa. Walaupun terlupa. Kalau betul bagi kamu berharga, kamu takkan lupa benda tu. Subhanallah. Tapi kalau betul harta tu duduk dekat tempat yang apa namanya, yang selamat. Contohnya rantai emas duduk dalam laci ada kunci pula simpan dekat dalam baju pula dekat dalam. Memang selamat, alhamdulillah. Tapi pencuri tu dapat juga kopak, peti besi dia dapat juga buka. Maka dia dah ada 99% nak kena hudud. Tapi nanti dulu, stop, nanti dulu. Tengok siapa dia yang orang tu dicurinya. Dia curi tu duit siapa? Rantai siapa? Rupanya dia rompak dekat rumah perompak juga. Curi apa? Curi rantai emas. Dekat mana? Dekat peti besi. Dekat rumah siapa? Rumah abang besar perompak. Tak kena juga lah hudud. Jadi hukum Islam adil ke tak adil? Sangat adil. Hanya sahaja sayang sekali benda ni tak diterangkan pada manusia. Subhanallah. Perkara ini tak diterangkan pada manusia. Sebab itulah rasa macam teruk betul kalau kena potong tangan, macam mana nanti nak kerja macam mana ada ni. Wakil rakyat ada yang sebut macam ni. Ahli parlimen ada yang sebut macam ni. Subhanallah. Potong tangan tak dikatanya potong tangan tak selesai masalah. Tahu tak kita antara perkara yang ketagihan walaupun kamu dah kaya adalah mencuri. Benda mencuri ini adalah ketagih. Kalau awak dah biasa mencuri, walaupun awak kaya, kamu akan mencuri. Subhanallah. Dan dia akan buat segala benda untuk mengatakan dia tak bersalah. Selalunya pencuri ini muka dia muka suci sangat. Kalau ada barang hilang, tengok orang yang muka suci, takut-takut dia yang mencuri. Sebab apa? Pencuri dia pandai berlakon. Betul kan? Pencuri paling pandai berlakon. Kadang-kadang macam menteri, kadang-kadang macam wakil rakyat, tapi pencuri. Subhanallah. Muka dia muka suci, muka soleh, alhamdulillah. Kan orang boleh percayalah, kesian kat dia, Allahu Akbar, tapi memang dia pencuri. Ada manusia sampai kesudah tak dapat diketahui yang dia tu pencuri. Hanya Allah yang tahu dia mencuri sebenarnya. Dosa yang kita ni sangat takut kalau diketahui adalah 3. Yang pertama, dosa mencuri. Pasal apa? Tak ada siapa nak bagi tahu dia tu mencuri. Kadang-kadang kalau kita katakan, kau mencuri ke? Saya tak mencuri. Kau? Dia pun menangis.
takkanlah saya mencuri. Dia tu mencuri kadang-kadang. Orang yang paling banyak sandiwara ni orang pencuri, dia banyak sandiwara. Makin first class lakonannya, makin dia adalah suspek pencuri. Subhanallah. Kan, dia lain dengan perompak. Perompak terang-terangan dia akan mengaku kalau dia kena tangkap. Kan? Pencuri tak. Pencuri paling pandai berlakon punya. Allahu Akbar. Silat air bulan pakai serban je tu. Kan? Sebelum mencuri, solat pun tak. Bila dah curi, Allah duduk kat surau pegang tasbih. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Betul. Subhanallah. Tapi jangan sangka buruk dulu. Subhanallah. Kan nanti ada orang kata, apa itu ustaz? Macam mana ustaz? Kan? Subhanallah. Macam itulah dia punya keadaannya. Yang pertama adalah pencuri. Yang kedua, berzina. Orang berzina takkan nak beritahu saya dah berzina. Kalau dia dah insaf pun dia takkan beritahu orang dia yang berzina. Betul? Melainkan kalau orang nampak dia berzina. Subhanallah wa'ayyadzubillah. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatkan darajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah segala kebaikan daripadamu ya Allah, dan jauhilah daripada kami segala kejahatan. Ya Allah, jadikanlah setiap amalan kami adalah amalan yang soleh. Jadikanlah setiap pendapatan dan harta kami adalah harta yang berkat dan juga harta yang halal. Jadikanlah setiap tutur kata kami adalah tutur kata yang benar dan tidak pernah mendukacitakan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah segala kebaikan daripadamu di dunia dan juga di hari akhirat ya Allah. Di dunia berikanlah kami amalan yang banyak ganjaran dan berlipat kali ganda balasan ya Allah. Di akhirat berikanlah kami suatu ketenangan dengan balasan syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada menyinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau ini. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum wabillahi taufiq. Dan belum lagi rasanya masih berkesempatan untuk Ustaz mengucapkan selamat hari raya Aidul Adha minal faizin minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Aidul mubarak alaina wa alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi